Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Romaino. Hari ini kita nak belajar tentang pembangunan produk, penghasilan produk. Check it out. Okey, bertemu lagi kita untuk PDPR. Okey, PDPR RBT tingkatan 3. Okey, hari ini kita nak belajar satu topik baru, di mana baru tak barulah semasa kita bersemuka itu saya pun dah sentuh berkenaan dengan tajuk ini, seperti yang saya maklumkan sebelum ini. Ini adalah kemuncak. Okey, tajuk yang kita akan belajar ini adalah kemuncak kita belajar RBT selama 3 tahun. Okey. Ketepikan dulu isu kalau boleh seperti yang saya selalu ingatkan, ketepikan dulu isu tiada ada PD3 ataupun tak ada PD3. Jangan fikirkan benda tu. Okey. Fikirkan yang kita belajar ni kita nak ilmu. Okey, ilmu. Kita kena ubah nawaitu kita tu. Kita belajar sebab kita nak ilmu. Okey, kalau anak-anak terlampau memikirkan peperiksaan, berorientasi ke peperiksaan, saya takut kita lari kita punya tujuan. Sebab kita ada objektif pembelajaran kita. Dalam kita punya kurikulum pun kita ada objektif kurikulum kita kan. Bukan hanya sekadar kita nak melihat nilai A. Okey. Sebab itulah kita tengok kerajaan kita, kementerian kita, Kementerian Pendidikan telah mengambil telah membuat satu perubahan yang besar dalam bidang pendidikan kita ni, iaitu dengan mentiadakan, okey, memansuhkan UPSR. Untuk PD3 belum mansuh, tak mansuh PD3 cuma tahun ini dibatalkan. Okey, jadi kepada anak-anak pelajar saya berharap kita belajar seperti biasa dan niat kita kita nak menimba ilmu dan kita nak ilmu tu penting. Dan saya yakin ilmu tu kita akan guna. Kita akan guna bila kita dewasa. Bila kita dewasa tu kadang-kadang kita tak perasan. Ilmu ni kita guna bila dah belajar ni dalam, macam contoh saya sendiri pun kan, banyak mata pelajaran. Contoh kalau zaman saya dulu mata pelajaran kemahiran hidup kan, ataupun saya naik tingkatan 45 saya ambil subjek lukisan kejuruteraan dan juga teknologi kejuruteraan. Jadi banyak yang saya belajar dalam tu saya gunakan dalam kehidupan seharian saya, kemahiran hidup dan juga teknologi kejuruteraan. Jadi tidak salah lah. Maknanya kalau kita kata RBT kita ni dapat C pun, tapi awak faham dan awak tahu, tak ada masalah sebenarnya. Sebab itulah kita jangan melihat sangat kepada ABC tu. Sekarang pun kita tak tinlaikan benda tu kan. Seperti yang saya dah maklumkan dalam kelas sebelum ni, kita dah cerita pasal PBD, kita dah cerita pasal setiap kali kelas apa yang kita kena buat kan. Yang sekarang ni kita pentingnya PBD kan, pentaksiran bilik darjah. Yang mana pentaksiran ini dilakukan oleh guru kamu. Okey, guru-guru yang mengajar kamu, yang mungkin mengajar kamu daripada form 1 sampai form 3. Ada juga yang mungkin ajar awak tingkatan 1 2, ajar awak tingkatan 3. Tetapi cikgu-cikgu inilah yang akan menilai awak. Berbanding dengan kalau pelajar tingkatan 3 sekarang berbanding dengan UPSR awak dahulu, pemeriksa itu kita tak tahu dari mana. Kalau awak tu kalau kita sekarang, contoh kalau saya ni di Johor kan, pemeriksa kita tu tentunya orang Pantai Timur dan sebagainya, dan dia pun tidak tahu siapa calon yang dia periksa, yang dia tanda tu kan, nama siapa, anak siapa, tak tahu. Cuma tahu angka giliran dengan IC saja. Okey, jadi itu dulu. Bila peperiksaan yang besar kan. Tapi
bila bermulanya PD3 yang menggantikan UPS sorry, apabila tiadanya PD3 bila adanya PD3 menggantikan PMR, maknanya tiada lagi peperiksaan itu yang ditanda oleh pemeriksa luar, maknanya orang luar lah, semuanya diperiksa oleh guru kamu, dinilai oleh guru kamu. Jadi guru kamu lebih memahami, dan sebab tu saya kata selalu saya sebut, antara selalu benda yang saya sebut adalah apa dia kelas 3R. 3R guys, 3R ni saya selalu sebut 3R. What's the meaning of 3R kan? Antaranya adalah salah satunya redo. Redo seorang guru itu penting. Selepas ibu bapa awak, redo seorang guru itu penting. Sebab itu pentingnya bagi awak, pentingnya bagi anak pelajar untuk menjaga hati, menjaga hati ibu awak. Baik. Itu sedikit pengenalan lah, sedikit mukadimah ya. Saya berharap juga di musim sekarang ni lah, COVID-19 yang masih belum reda, harapnya pelajar dapat jaga diri, stay safe. Kalau tak ada tujuan mana-mana, duduklah di rumah. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini. Pembangunan produk. Pembangunan produk. Pembangunan produk. Kalau kita cerita pasal produk, ini adalah bab 2, bab 2 tingkatan 3. Bab 2 tingkatan 3. Kalau kita cerita pasal pembangunan produk, guys, memang tak boleh lari tak boleh lari daripada kita nak cari masalah. Kita nak buat produk sebenarnya. Kalau kita sebut RBT kan, saya selalu sebut kan, apa dia RBT ni? Alah, ni kalut dah. RBT. Apa yang awak belajar dalam RBT sebenarnya? Kita sebenarnya nak cari masalah. Tak nampak. Nampak. So dalam RBT ni kita nak apa nama ni? Kita nak cari masalah. Bila kita cari masalah tu kita kena selesaikan. Betul tak? Maknanya kita kena selesaikan. Masalah nak tunggu saya. Jadi kita kena selesaikan masalah tu. So bila macam mana nak selesaikan masalah tu? Ini ceritanya ni, kita kena buat produk. Mudah kan? Dan kalau boleh lah, seboleh-bolehnya untuk masalah ni, jangan cari masalah yang pelik-pelik lah. Cari masalah yang dekat dengan pelajar. Yang mana yang pelajar dekat dengan pelajar. Jadi mudah. Mudah dari situ. Yang dekat dengan pelajar. Boleh. Jadi walaupun musim PDPR ini, musim COVID ni kan, ini bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 kan. Selalu saya cakapkan, apa yang kita nak tengok sekarang ni adalah PBD. Lemak hijau tak nampak. Yang biru. PBD. PBD. Pentaksiran bilik darjah. Ini benda ni yang kita nak tengok. Jadi bukannya kita nak fikir awak mesti dapat A, awak mesti dapat B. Seperti yang saya bagi tahu tu selalu dalam kelas kan.
Awak dapat 10A pun tapi awak hanya tahu, awak tak boleh nak mengaplikasikan apa yang awak tahu. Faham tak? Tak nak macam tu. Kita tak nak macam tu. Kita nak pelajar tahu. Sebab tu bila PBD dia ada yang TP tu, tahap penguasaan. Okey, TP. Okey, ada TP 1 sampai TP 6. Awak ni berada di tahap mana? Okey. Boleh Jadi saya harap benda ni jelas. Saya selalu memang kalau kelas saya selalu ingatkan pelajar benda-benda ni lah. Okey, baik. Hari ni kita nak tengok apa yang kita harus buat dalam pembangunan produk, dalam penghasilan produk. Okey. Kita ceritalah sedikit sebanyak apa yang dimasukkan dengan penghasilan produk. Okey. Baik. Nampak tak? Okey. Aktiviti keperluan kehendak pelanggan pada masa menghasilkan produk baru. Tak apa? Apa keyword dia? Baca. Okey, apa keyword dia? Menghasilkan warna hijau tak nampak. Sekejap. Okey. Menghasilkan produk baru. Nampak? Okey. Produk, kalau tingkatan 1 kita belajar apa kalau menghasilkan produk baru ni? Invensi. Betul? Dulu kita belajar kan invensi dan inovasi. Okey. Ataupun mengubah suai produk yang sedia ada. Ini kita dah belajar ni. Tingkatan 1 dulu ni. Tingkatan 1 invensi dan invensi dengan inovasi. Tengok balik. Kan invensi dengan inovasi kan. Tingkatan 1 telah belajar lah maksudnya ini lah. Okey. Maknanya kita nak buat kita nak menghasilkan produk baru ataupun mengubah suai produk yang sedia ada. Untuk apa? Untuk apa cikgu? Okey, memenuhi keperluan lah. Okey, dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Okey. Macam mana? Okey. Macam mana nak buat? Okey, dia mestilah dirancang dengan teliti. Okey, macam mana? Mesti rancang dengan teliti dan sistematik. Ni awak kena buat ni. Awak mesti rancang. Okey, rancang. Okey, rancang dengan teliti dan sistematik. Dia tak boleh main buah je. Maknanya daripada A sampai Z, apa kita kena buat dulu? Pertama, kedua, ketiga. Sebab tu kalau awak tengok contoh lah bila cerita pasal produk tengok orang buat apa-apa produk yang mudah lah. Okay? Mesti ada dia punya nama 1 buat apa, kedua buat apa, ketiga buat apa. Itu saya kata dia mesti sistematik tu. Okey. Tak adalah orang kata nak masak kan. Saya selalu contoh masak. Okey, nak masak bahan-bahan tak siap lagi. Tapi api dah dapur gas dah buka. Minyak dah tuang. Nampak? Jadi apa pada itu memang hangit lah kan. Jadi sama juga kita nak buat produk ni. Okey, baik. Bila sebut produk, dia ada 2. Okey, produk ni ada 2 lah. Okey, ada 2. Okey, dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan. Barangan ataupun perkhidmatan. Barang. Okey, barang. Buat produk, barang. Pen, mouse, apa lagi yang ada depan saya? Kamera, produk. Barang. Perkhidmatan. Apa contoh perkhidmatan? Apa contoh perkhidmatan? Doktor. Apa dia? Apa dia lagi? Peguam. Itu contoh perkhidmatan lah. Banyak lagi. Kita bukan nak cerita benda tu. Kita nak cerita benda yang kita nak cerita hari ni adalah lebih kepada pembikinan pula, macam pembikinan filem. Kita nak cerita tentang macam mana nak buat produk. Okey. Boleh? Jadi macam mana nak buat produk. Jadi seperti yang saya maklum tadi, yang saya beritahu awal tadi, cuba fikir satu masalah yang dekat dengan awak. Okey, masalah yang dekat. Masalah yang dekat lah. Okey. Tidak bila dekat ni tak jauh lah.
betul lah cikgu, dekat tak jauh lah. Betul lah, dekat tak jauh kan. Okey, baik. Okey, boleh. Maknanya hari ni kita nak cerita, kita nak buat hari ni, kita nak buat produk. Kita nak buat produk. Okey, macam mana nak buat produk? Okey, nak buat produk. Nak buat produk apa? Kan? Kena tanya juga tu, produk apa? Bagaimana? Ini soalan-soalan commons. Okey, bagaimana? Okey. Apa tu maksudnya produk apa yang nak buat? Bagaimana kita nak buat? Bahan apa? Bahan dia. Bahan dia apa? Nampak tak? Jadi pengetahuan itu sebenarnya dia memberi benda ni kalau awak tengok sekali kan. Okey, kita nak buat produk. Macam saya kata tadi, bila nak produk, kita kena cari masalah lah. Betul. So masalah inilah yang pelajar harus cari, supaya pelajar cari masalah-masalah yang simple. Kalau hari tu saya ada tunjuk contoh kan, nanti kalau saya sempat saya tunjuk contoh. Ada cikgu tu, ada pelajar ni dia buat tempat makanan kucing automatik. Sebab apa? Masalah dia makanan kucing, dia meninggalkan rumah. Okey, masalah dia macam ni. Saya cerita sikit lah. Okey, contoh yang pelajar kawan sekolah saya ni, okey, kawan cikgu RBT jugalah. Okey, dia buat produk. Okey, apa masalah dia? Dia bela kucing. Bila dia bela kucing, makanan kucing tu bila dia keluar tak ada orang nak bagi. So macam mana dia buat? So dia buatlah produk. Produk tu dia guna apa? Dia guna apa? Dia buat produk automatik. Okey. Boleh. Ini jadi selesai masalah. Cerita pasal masalah itu pula kan. Okey. Baik. Ni saya cerita tadi. Bila kita nak buat produk, okey, ada dua benda seperti pertama, bila awak nak buat produk tu, okey, menyatakan produk berdasarkan kajian pelanggan dan project brief. Dua benda yang utama. Satu, kajian pelanggan. Dua, project brief. Okay, tadi faham kita cari masalah yang dekat dengan kita, yang simple. Okey. Dan kita cuba cari masalah tu. Masalah tu pula kita kena tentukan masalah inventif ke, bukan inventif ke. Okey. Boleh. Okey. Ini kajian pelanggan. Cikgu, kita belajar bila? Ini awak dah belajar masa tingkatan 1. Begitu juga project brief tingkatan 1. Tingkatan 2. Okey. Project brief. Apa yang dimaksudkan project brief? Apa itu kajian pelanggan? Maknanya kalau tingkatan 3 ni awak tak faham, macam saya kata tadi kan, kalau awak tak dapat menguasai topik-topik asas masa tingkatan 1, 2 tu masalah. Contoh kalau tingkatan 2 dalam tajuk penghasilan projek kan, bab 2 kan, itu amat penting penghasilan projek. Okey, kalau tingkatan 1 awal-awal dulu yang kita belajar pasal invensi, inovasi, project brief dan sebagainya. Okey. So apa itu kajian pelanggan? Kenapa kajian pelanggan? Okey. Pertama, kita nak dapatkan maklumat. Awak nak berniaga apa? Okay, awak nak berniaga, katakan awak nak berniaga kan. Katalah nak berniaga kan. Apa maklumat yang awak perlu ada? Produk tadi. Daripada pelanggan lah. Aspek kita punya prospek. Kita cari lah pelanggan. Okey. Yang kedua, kita nak dapatkan latar belakang produk. Maknanya kita nak tahu produk kita tu macam mana. Okay. Yang ketiga, kita nak buat
baikan. Ini yang kita nak cari nanti. Itu yang saya kata, cari satu masalah. Pertama sekali, pelajar kena cari satu masalah untuk diselesaikan. Cari masalah untuk diselesaikan dan buat produk di atas kapasiti dan juga kemampuan pelajar. Jangan fikirkan nak buat produk tu di luar kemampuan pelajar. Sebab bila nak buat produk untuk PD3 punya projek ni, PBD, okay, pelajar kena lihat benda tu pelajar boleh buat. Sebab itu saya selalu ingatkan pelajar, jangan fikirkan produk-produk, jangan fikirkan masalah-masalah yang terlalu pelik ataupun terlalu kompleks untuk diselesaikan, ataupun produk yang menelan belanja yang ratusan ringgit. Kalau setakat RM100 tu tak apa lagi, sebab awak boleh share kan. Kita daripada dulu kita buat dua orang satu produk, tapi laporan dan juga presentation seorang-seorang lah. Tapi produk itu boleh kita buat dua orang lah. Maknanya kalau produk tu kos dia 100, orang RM50. Dan kita boleh bagi tugas. Boleh. Jadi untuk mengenal produk ni penting bagi pelajar untuk tahu balik, ulang kaji balik apa itu kajian pelanggan, apa itu project brief. Kaji balik, tengok balik. Boleh tengoklah di dalam, kalau tak ada buku teks boleh download dekat apa nama ni, internet kalau ataupun pergilah cari dekat channel mana-mana kan. Channel saya pun ada cerita tentang masalah inventif, project brief dan sebagainya. Cari balik. Baik. Sebab selagi awak tidak memahami benda ni, kalau saya pergi lebih lanjut pun awak akan faham. Boleh? Boleh. Jadi insya-Allah kalau lepas kita bersemuka, kita akan bincang balik apa yang kena buat. Sebab saya mengharapkan bila kita bersemuka nanti, sekurang-kurangnya awak dah ada masalah, awak dah buat lakaran dan sebagainya. Nanti kita tengok macam mana. So untuk PBD ataupun untuk kerja projek tingkatan 3 ni, kita tengok kepada macam mana nak buat. Kita tengok kepada asyik warna merah cikgu ni. Warna kuning ke tak? Warna kuning, warna biru. Kita pergi kepada apa nama ni, Allah Rabbi, asas. Iklan. Kita tengok asas teknologi. Alamak, apa dia pula ni asas teknologi? Itu saya kata, kalau saya nak recall balik berkenaan dengan tajuk ni, sebab dia dah merangkumi tau. Tajuk pembangunan produk ni adalah kemuncak yang mana dia dah merangkumi merangkumi apa yang awak belajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Maknanya kalau cikgu nak recall, penat nak recall semua tajuk kan. Jadi awak tengok mana yang awak tak faham, awak tengok balik. Asas teknologi yang mana ni maksud saya? Kita tengok macam mana nak tahu asas teknologi yang mana. Kita tengok. Justifikasi pemilihan teknologi. Justifikasi pemilihan. Sebelum tu saya nak tanya. Yang ini asas teknologi ni, awak kena fikir yang yang kita dah belajar. Yang kita dah belajar dalam tajuk aplikasi teknologi. Betul? Iaitu semasa tingkatan bila sebut aplikasi teknologi ni, itu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ni saya bagi clue. Saya bagi clue. Tingkatan 1 dulu. Kita ada 2. Tingkatan 2 kita ada 6.
Okey, tingkatan 3 kita ada satu je. Dah berapa? Jadi semua sekali kita ada semua sekali kita ada 9. Jadi untuk awak buat kerja produk pula dah. Untuk awak buat produk awak nanti, awak buat benda ni ya. Okey. Produk awak tu mesti berdasarkan yang 9. Mana kecenderungan awak? Daripada tingkatan 1 dulu ada fashion, ada fotografi, mana yang awak rasa bidang yang kalau boleh pun cari yang awak minat lah, yang awak suka kan. Jangan cari, betul saya kata tadi, jangan cari masalah-masalah yang tak boleh selesai. Faham? Jangan cari masalah yang tak boleh selesai. Boleh cari masalah yang boleh selesai. Kalau tak boleh selesai, pening awak nanti. Okey. Baik. So, macam mana kita nak tengok teknologi yang sesuai? Macam mana kita nak tengok teknologi yang sesuai? Okey. Okey, teknologi yang sesuai. Okey. Boleh. Okey, baik, pergi. Okey, pertama aplikasi yang dipilih. Yang mana ni? Yang 9 tadi lah. Kan? Fashion yang kita belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Ada 9 tadi. Okey. Yang kedua, kita tengok tujuan penggunaan dia. Yang ketiga, fungsi dia. Dan yang keempat, kekuatan. Maknanya, okey, keempat-empat ini awak kena fikirkan. Satu, awak dah fikir aplikasi apa awak nak guna, betul tak? Okay. Yang kedua, tujuan tadi dah. Fungsi tadi. Nanti tujuan lagi. Fungsi tadi, produk awak tu fungsinya untuk apa? Itu yang tadi saya kata awak kena tahu masalah kan. Masalah kan, masalah apa ni? Apa masalah dia? Masalah tu lah kan. Dan cari juga kekuatan dan kelemahan. Okey. Boleh berdasarkan ni. Okey. Hari ni kita pergi kepada pengenalan. Pergi kepada pengenalan. Hari ni, lepas ni sebab tu kalau nak buat sebenarnya saya kena guide awak. Sebab tu kalau nak online secara online boleh, tak ada masalah. Tapi saya perlukan semua respon lah. Okey. Boleh Okey. Tadi kita dah tengok asas teknologi. Asas itu mesti daripada dua lah. Okey. Baik, kita pergi kepada rancang konsep, elemen dan prinsip. Wah, jumpa lagi ni tajuk dia kata berapa pula ni. Alah, hai. Tu saya kata tadi kan. Okey. Cerita pasal reka bentuk. Cerita pasal reka bentuk tak boleh lari daripada elemen, prinsip reka bentuk, elemen reka bentuk kan. Yang mana benda ni awak belajar masa tingkatan 1. Nampak? Di mana kepentingannya. Okey, masa tu awak tak perasan. Bukan awak tak perasan, awak tak ambil kisah pun. Kalau hari lihat cikgu lambat lagi kan. Bukan masalah lambat lagi. Okey.
Okey. Belum ambil lagi. Rehat sekejap. Main nafas. Okey, iklan sekejap. Iklan. Nak iklan tak? Nak tengok iklan tak? Okey, saya bagi contoh lah. Contoh produk. Okey, sebelum awak tengok je. Ini contoh produk yang tak diterima. Nampak? Ini contoh. Nampak? Dia buat kipas. Nanti saya cerita. Ini dia buat macam ada kan. Tapi ada benda yang tak boleh terima. Okay. Nanti kita hurai sekejap lagi lah. Nampak? Dan suruh awak nampak idea. Okay? Nak bagi awak idea. Okay? Nampak? Dari segi bahan, dari segi teknologi apa awak nak guna kan, mesti gabung dua teknologi. Okey, so kita nak merancang konsep. Kita nak merancang konsep elemen dan prinsip. Tadi saya first sekali secara amnya awak dah tahu dah. Awak dah cari masalah. Ceritanya nanti sekarang ni awak kena cari masalah. Apa masalah ni Dan tak tahulah masalah apa kan. Tak nak worry pula. Baik. So bila kita di awal-awal tadi saya dah cerita, bila kita nak buat produk, pertama kita kena merancang lah. Awal-awal tadi pengenalan, rancangan. Nak buat apa mesti ada rancangan. Satu, kita nak tengok kita punya konsep. Betul. Konsep tu kita nak konsepnya macam mana? Boleh? Kan? Kalau kata saya cerita pasal mouse kan. Ni mouse ni macam-macam. Kan? Sekarang ni inovasi mouse ni dah banyak. Betul tak? Mouse kan? Betul tak? Ada yang ada bateri, ada yang tak ada pakai bateri, ada yang bateri AA, ada yang bateri double A, ada bateri 3A, ada yang pakai wireless, ada yang pakai wire. Banyak kan? Tapi fungsi dia sama sebagai mouse. Tapi mesti dia ada kelebihan dan kelemahan dia. Kalau kata yang pakai USB, tak ada masalah dari segi bateri. Yang pakai mouse, yang pakai ni bateri kan, masalah bateri pula. Kalau bateri habis tak ada guna. Maknanya awak kena fikir, awak kena faham, bila awak buat produk, bila kita buat produk, masalah tu tetap ada. Cerita apa pula cikgu ni masalah. Ingat lagi kita belajar masalah inventif dengan bukan inventif. Selesai satu masalah, ada masalah lain. Apa dia tu? Inventif ke bukan inventif? Itu kena tengok balik. Okey, baik. Nampak tak? Ataupun awak tengoklah awak tengok di tangan awak sekarang, apa dia? Telefon pun dah pelbagai. Tapi fungsi utama telefon itulah untuk telefon kan, untuk menelpon. Tapi dia dah jadi smartphone dan dah pelbagai dalam tu kan. Jadi inovasi tu dia buat. Okey, jadi kita tengok pertama sekali konsep. Konsep idea. Konsep dia. Maknanya awak kena tahu nanti produk awak nanti konsep awak macam mana. Kita nak buat rumah rumah ni konsep macam mana? Rumah papan. Konsep tadi rumah batu, tak nak ada papan. Boleh. So dalam penghasilan idea pun sama. Kita buat bentuk. Konsep macam mana? Bentuk mengikut fungsi. Bentuk mengikut fungsi. Bentuk kita tu berbagai bentuk kan. Kita nak buat macam-macam bentuk. Tadi kan kita pergi pada produk tadi, mouse kan, macam-macam dia buat kan. Penghasilan dia ada yang maknanya curve tu, setiap curve dia tu dia ada sebab dia tu. Kenapa ada curve kat sini, kenapa ada curve kat sini, kenapa ada yang atas tu kan. Nampak? Okey, nampak?
mesti ada sebab. Okay, bentuk mengikut fungsi. Okay, yang kedua, fungsi mengikut bentuk. Fungsi mengikut bentuk. Sudah macam mana pula? Bentuk tu, fungsi tu, dia tengok bentuk kita lah macam mana. Okey, boleh konsep. Okey. Yang kedua, yang pertama, yang kedua adalah elemen. Ini awak dah belajar ni. Elemen reka bentuk. Warna, saiz, tekstur, garisan, rupa bentuk ruang. Ini awak belajar masa tingkatan 1, babe. Sebab tu kena recall balik. Cikgu tak ada buku nota, cikgu tak ada buku teks. Tak apa, babe. Sekarang ni, di dunia sekarang ni, awak ada telefon. Awak boleh cari dekat YouTube, awak boleh cari dekat Google dan sebagainya untuk cari balik benda tu. Okey. Saya tak boleh nak hurai dalam satu kelas yang sama. Okey. Boleh. Okey, yang ketiga prinsip. Prinsip. Okey, prinsip. Okey, keseimbangan, pergerakan, duduk ke bawah. Okey, patutnya ke atas tadi. Keseimbangan, kontra, kepelbagaian, pengulangan, penekanan, keringkasan. Okey, sebenarnya konsep. Okey. Boleh ni. Dia masuk hebat lah itu. So dalam ni juga ada lakaran. Kenapa saya kata ada lakaran? Kan? Sebab untuk yang ini awak kena ada satu bila awak lakar kan, lakaran 3D bermaklumat. Bila sebut bermaklumat je mesti ada ni. Okey, pertama sekali ada nama produk, ada saiz produk, ada komponen, ada bahan, ada elemen, ada prinsip. Nampak? Elemen dengan prinsip tak boleh lari. Yang mana benda ni awak belajar masa tingkatan 1. Okey. Kalau cerita pasal bahan pula. Bahan ni kita tidak belajar secara direct tau. Alatan dan bahan. Maknanya masa subjek KHB dulu kita belajar alatan tangan kan, alatan dan bahan kan, bahan dan alatan. Tapi untuk RBT ni tak ada spesifik topik yang berkenaan dengan alatan. Jadi awak kena mengimplikasi sendiri ya. Kalau bata bahan awak tu kayu, benda apa yang awak nak potong? Betul tak? Okey. Boleh? Okey. Boleh? Kita tengok sikit buku teks awak. Okey, boleh? Tak apa. Dalam masa seminggu 2 ni saya harap okey, maknanya untuk untuk bab 2 ni tadi kan tadi kita dah bincang. Nanti kita akan bincang lebih detail tentang kajian kumpulan pelanggan, project brief, dan tak salah saya ini kita dah bincang masa kelas bersemuka kan. Yang kedua ni mengenal pasti asas teknologi. Okey, maknanya apa asas yang awak nak guna, tata produk dan sebagainya. Ini contoh borang kajian pelanggan. Okey, tengok balik semua ada contoh ada dalam buku teks awak. Okey, kena pasti masalah dan sebagainya kan. Okey, model fungsi. Okey, lepas tu kita belajar juga project brief. Nanti saya akan cerita lebih detail. Hari ni secara keseluruhan lah saya bawa keseluruhan. Nanti next class saya akan cerita tentang satu-satu. Apa itu project brief,
apa itu orang kerja pelanggan, macam mana nak buat. Okey, lepas tu pertama sekali dalam kepala anak-anak sekarang ni dah ada tajuk. Ni borang project brief ni. Okey, dia saya kata tadi kan, ni yang saya cerita tadi kan, bila nak buat produk apa, bagaimana, bahan untuk siapa, semua tu. Okey, pengetahuan yang awak belajar dalam RBT tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, boleh okey. Boleh? Okey. Itu saya kira sedikit kenalan lah. Okey, tadi saya kata nak tunjuk awak satu tadi kan. Okay, kita ambil satu masalah, satu produk yang dihasilkan oleh pelajar. Okey, sekolah kawan saya lah ni. Okey, tadi kita dah cerita dah macam mana pengenalan asas teknologi yang awak nak guna nanti. Ni nak merancang konsep lakaran, mesti ada benda ni. Okey, nanti kita lakaran ni. Okey, jadual kerja dan sebagainya. Okey. Nampak? Selain pada lakaran, kena ada lakaran ceraian. Apa pula lakaran ceraian? Kan? Lukisan lakaran semua tu kena ada jadual kerja. Okey, jadual kerja tu kena buat lah macam mana kan. Okey, nampak? Ni tengok ni, langkah menghasilkan produk macam mana kan, mengukur, menanda, memotong, cantum ingat lagi kita belajar dengan satu, betul tak? Okey, baik, tadi kita nak tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Ni saya ambil contoh lah daripada, kita tengok satu contoh. Lalu kita boleh bincang. Okey, contoh produk yang tidak diterima, supaya awak nampak idea awak nak buat kan. Okey, dia kata dia buat kipas kan. Kipas, apa teknologi yang dia guna? Dia mesti gabung dua kan, teknologi, betul? Aplikasi teknologi kan. Apa dia? Dia kata pembuatan. Kenapa dia kata pembuatan tak ada? Elektrik ada, sebab ni ada wiring kan, elektrik ada. Penggunaan bahan yang kurang sesuai untuk produk, lebih kepada mockup. Nampak? Kita tak nampak mockup tau. Kita nampak produk yang berfungsi. Tak nampak. Okey, boleh kita tengok contoh yang kedua. Nampak cun? Kan? Dia buat apa ni? Okey, kalau tengok kan dia buat bekas macam ada sensor kan. Ni ada sensor. Okey, ada LED dan sebagainya kan. Ada LED. Okey. Dia ada teknologi pembuatan kerana gunakan bekas sedia ada. Ni. Gunakan bekas sedia ada. Tak boleh. Awak kena buat. Awak tak boleh guna yang ni bekas yang sedia ada. Tak boleh. Okey. Dia ada teknologi pembuatan. Elektronik ada. Ni elektronik. Okey, yang ini yang LED, sensor semua ni. Yang ni elektronik. Adalah. Tapi pembuatan tak ada. Boleh. Jadi awak kena faham tu. Awak nak buat produk, awak kena faham benda tu. Produk awak tu mesti awak buat. Kalau kata awak nak buat tong ni pun awak kena buat. Pembuatan nak guna apa? Bahan apa? Apa boleh. Sebab dari situ bila sebut ni teknologi pembuatan kan, dia sebut teknologi pembuatan, awak recall balik kan, apa awak aplikasi balik apa yang awak belajar masa tingkatan 2. Itu maksud dia.
Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, video ni hampir 45 minit dah. Okey, banyak-banyak tengok pening. Okey, ni dia kata dia buat dia gunakan ada 2 aplikasi. Ada 3 dia kata. Okey, dia kata yang pertama ada pembuatan, yang kedua ada elektrik, yang ketiga ada mekanikal. Adakah diterima? Adakah diterima, guys? Okey, tak diterima. Pembuatan tak terima. Kenapa? Okey, penggunaan pipe tidak diambil sebagai bahan pembuatan. Pipe. Sebab dia hanya sebagai pelengkap. Okey. Mekanikal pada kipas yang disambung pada aci motor juga tidak diterima. Okey. Banyaklah. Okey, ada lagi contoh lain yang kita akan bincang. Okey. Boleh Boleh? Okey. So, untuk pembangunan produk, apa yang saya nak? Okey. Itu yang saya maklum tadi. Okey, sama juga kelas lain pun saya rasa dah buat pun. Pertama, awak cari masalah. Okey, yang ni saya dah ceritakan hari tu kan. Okey, cari masalah. Cuba fikirkan macam mana nak selesaikan masalah. Betul. Cari masalah dan fikirkan bagaimana nak selesaikan masalah. Simple je. Dan jangan cari masalah-masalah yang pelik lah, yang awak tak boleh nak selesaikan. Okey. Boleh? Okey. Boleh saya rasa perbincangan itu cukup panjang hari ni. So apa yang saya boleh simpulkan, kesimpulan untuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, ini hari ini kita cuma bincang secara secara umum. Okey. Apa yang harus pelajar lakukan dalam tajuk pembangunan produk. Okey, dalam tajuk pembangunan produk ini seperti yang saya bagi tahu tadi. Okey, dia sebut pembangunan produk, pelajar kena ingat macam mana kita nak hasilkan produk ni, mesti pelajar mampu. Okey, mesti pelajar mampu dan pelajar boleh buat. Okey, boleh. Dan jangan lupa berhubung dengan guru-guru kamu walaupun kita berada di musim COVID ini, pembelajaran dari rumah. Okey, tetapi perhubungan itu tak putus. Awak tanya, insya-Allah cikgu awak akan memberi respon lah. Okey, saya tahu sebenarnya. Okey, dan untuk kelas saya 3 kemas dan 3 maju. Okey, hari itu kita pun dah buat kumpulan kan. Maknanya satu produk 2 orang tu kan. Jadi saya kira awak dah boleh teruskan. Okey, dah sampai peringkat mana nanti kita akan bincang. Kita akan bincang macam mana produk awak tu, PBD. Sebab benda tu penting untuk PBD. Macam mana saya nak bagi awak markah pula dah. Macam mana saya nak bagi penilaian pada awak TP1 sampai TP6 tu bukan perkara mudah sebenarnya saya nak bagi. Tak boleh bagi secara gitu aja. Okey. Jadi ingat belajar, cari masalah-masalah simple. Kalau rasa pening, kalau rasa blur, cari idea-idea yang ada di internet. Tanya kawan, tanyalah kawan-kawan sekolah lain supaya awak dapat idea. Yang penting kalau awak dalam kelas tu ada 5 kumpulan, jangan sama. Produk tak boleh sama. Okey, produk tak boleh sama. Okey. Boleh Produk tak boleh sama. Jadi saya harap perbincangan kali ini untuk hari ini jelas. Nanti kita akan masuk lagi sambungan untuk mungkin di hari yang tutorial kan. Hari ini 2 masa kan. 1 jam lebih, 1 jam kan. Tapi
Walau bagaimanapun, okey, sebarang maklumat, sebarang pertanyaan boleh terus ke DM istilah budak-budak sekarang Okey, jangan lupa DM. Okey, jangan lupa respon di ruangan di grup Telegram kita nanti. Okey, dan isi kehadiran macam biasa. Okey, so saya harap sebelum kita mengundur diri, jangan lupa like this video, subscribe dan tekan butang loceng. Like, subscribe dan tekan butang loceng. Kenapa? Supaya awak mendapat notifikasi video-video yang saya akan hasilkan, insya-Allah, terutamanya untuk anak-anak pelajar saya. Seperti yang saya beritahu selalu, penghasilan video pertama saya, niat pertama saya adalah untuk anak-anak pelajar saya sekarang. Anak-anak pelajar tingkatan 1, 2, 3 RBT di SMK Teluk Kerang. InsyaAllah video ini boleh digunakan untuk semua anak pelajar lah di seluruh Malaysia. Tapi saya yakin setiap guru tu benda pertama dia buat tu mesti untuk anak dia, untuk anak pelajar dia. Jadi saya harap anak-anak pelajar SMK Teluk Kerang dan juga pelajar-pelajar seluruh Malaysia, hargailah pengorbanan guru awak di musim kita belajar di norma baru kan. Dulu tak ada benda-benda gini ni. Semua bersemuka kan, tak ada pun. Tapi alhamdulillah kita belajar walaupun PDPR, walaupun secara online, tidak bersemuka, tapi awak tetap boleh tengok muka saya yang handsome kan. Tetap boleh tengok. Baik, itu saja daripada saya hari ini. Apa-apa pun, seperti biasa, komenlah di ruangan komen nanti di video ni, dan di ruangan video ni juga saya akan bagi latihan lah di link tu. Saya akan bagi link di ruangan description tu untuk latihan. Untuk di grup juga saya akan bagilah, mungkin di ruangan tu untuk anak pelajar lain lah. Baik, sebelum mengundur diri, sekali lagi terima kasih kerana meluangkan masa, meluangkan data dan masa anda untuk bersama-sama saya, Cikgu Rumaino, SMK Teluk Kerang. Jumpa lagi. Jangan lupa jaga diri, jaga makan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya ada lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tahun ni tak boleh datang meraya, kita belajar online sajalah. Jangan lupa jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Everything changes.